Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 29 Ogos 2016, satu berita menyayat hati telah menggemparkan negara kita. Seorang kanak-kanak berumur 2 tahun telah meninggal dunia menjadi mangsa ketidakperi kemanusiaan. Apalah yang kanak-kanak sebesar itu mampu lakukan sehingga dia layak diperlakukan sebegitu? Amat menyedihkan apabila manusia tidak mampu menggunakan akal yang diberi Tuhan, maka taraf mereka ini adalah lebih hina dari makhluk Tuhan yang lain. Mangsa adalah Nur Zirah Nur Safiah Sabaruddin, anak bongsu dari 8 beradik yang baru berusia 2 tahun. Mangsa dikatakan dijaga oleh kakaknya Fatin Nur Atirah Sabaruddin dan abang iparnya Muhammad Hafiz. Kedua-duanya berusia 21 tahun. Mangsa diberi hak penjagaan kepada pasangan muda itu kerana ibu bapanya bekerja di Kuala Lumpur dan dia dijaga sejak selepas Hari Raya Aidilfitri pada tahun itu, sekitar awal bulan Julai 2016. Mangsa telah meninggal dunia di klinik kesihatan Paka pada pukul 3 petang selepas dibawa oleh kakak kandungnya Fatin Nur Atirah untuk mendapatkan rawatan. Mangsa ketika itu dikatakan sudah tidak sedarkan diri apabila dibawa oleh kakaknya ke klinik berkenaan. Pegawai perubatan di klinik terbabit kemudian memeriksa mangsa, namun mangsa ketika itu sudah pun meninggal dunia. Setelah diperiksa, mangsa disahkan telah meninggal dunia beberapa jam sebelum dibawa ke klinik berkenaan. Pemeriksaan terperinci dilakukan oleh pegawai berkenaan dan terkejut apabila mendapati mangsa mempunyai banyak kesan parut di seluruh badannya dan juga kesan-kesan luka serta lebam yang baru di badan dan kaki mangsa. Berdasarkan pengalaman pegawai perubatan itu serta beberapa orang yang lain, mereka mengesyaki sesuatu yang buruk telah terjadi kepada kanak-kanak malang itu. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk menghubungi pihak polis. Pegawai perubatan itu yang kemudiannya pergi ke Balai Polis Paka untuk membuat laporan tentang kes itu kira-kira jam 3.45 petang. Pihak polis kemudian ke klinik berkenaan untuk memulakan siasatan dan jenazah mangsa kemudiannya dihantar ke bilik forensik Hospital Dungun kira-kira jam 7 malam untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Dungun, Ahmad Zailani Yaakob, mengesahkan kejadian itu dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Beliau berkata, kakak dan ipar mangsa telah ditahan pihak polis di unit forensik hospital pada hari yang sama. Menurut Ahmad Zailani, abang ipar mangsa bekerja sebagai pengawal keselamatan sementara kakak mangsa adalah suri rumah. Pihak polis mendedahkan terdapat kesan terbakar dan koyakan pada kulit kepala hingga menampakkan tulang tengkorak ditemukan pada mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri ACP Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, hasil bedah siasat ke atas Nur Zirah mendapati kesan terbakar itu dijumpai pada bahagian kaki kiri mangsa hingga menyebabkan terdedahnya otot-otot serta kesan koyak juga terdapat di sebelah kiri kepala. Hasil pemeriksaan, terdapat pelbagai luka baru dan lama pada seluruh badan mangsa termasuk luka dan lebam di bahagian muka, kepala dan kaki. Tambahnya kematian mangsa dipercayai berpunca daripada jangkitan kuman berikutan kecederaan berganda pada badan mangsa yang dipercayai dilakukan oleh kakak dan abang ipar mangsa. Kedua-duanya telah ditahan polis untuk siasatan lanjut dan Wan Abdul Aziz berkata, menerusi bedah siasat didapati kesemua kecederaan pada badan mangsa mungkin tidak menyebabkan kematian. Namun kerana kecederaan itu tidak dirawat dan kuman telah merebak di seluruh badan telah menyebabkan kematian mangsa. Siasatan lanjut masih diteruskan dan turut tertumpu kepada punca pelbagai kecederaan, kesan luka dan lebam yang wujud seluruh badan mangsa serta kenapa mangsa tidak dihantar ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan terlebih awal. Pada 8 September 2016, pasangan suami isteri berkenaan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Dungun. Tertuduh Muhammad Hafiz dan isterinya Fatin Nur Atirah Sabaruddin mengangguk faham ketika pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama dibacakan di hadapan Magistrate Hazwani Hussein Bustari. Mengikut pertuduhan, pasangan berkenaan didakwa bersama-sama membunuh Nur Zirah yang juga adik kepada tertuduh wanita di rumah di Jalan Tenggiri, Kampung Baru Tebing Tembah, Paka antara 30 Julai hingga 29 Ogos 2016.
Bagi kesalahan itu, kedua-dua tertuduh berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Mona Syazwani Kamaruzaman manakala tertuduh diwakili Peguam Hafizul Faris Cik Razlan. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan sebelum Hazwani menetapkan 9 Oktober 2016 sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan perubatan. Selepas beberapa kali prosedur mahkamah yang kemudian dibawa ke Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, pihak pendakwaan telah meminda pertuduhan terhadap mereka dari mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh kepada Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan iaitu membunuh tanpa niat yang membawa hukuman penjara sehingga 30 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Pada 18 Mac 2018, pasangan itu terlepas daripada hukuman gantung di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu setelah pihak pendakwa raya menawarkan pertuduhan pilihan terhadapnya daripada kesalahan membunuh kepada menyebabkan kematian tanpa niat. Muhammad Hafiz bagaimanapun perlu menjalani hukuman penjara 15 tahun apabila mahkamah mendapati dia bersalah menyebabkan kematian Nazirah Nur Safiah Sabaruddin yang berumur 2 tahun 7 bulan atas pertuduhan pindaan mengikut Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan. Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz memerintahkan dia menjalani hukuman daripada tarikh ditangkap iaitu pada 29 Ogos 2016. Manakala isterinya, Fatin Nur Atirah Sabaruddin yang juga kakak kepada mangsa telah dilepaskan daripada pertuduhan atas permohonan pihak pendakwaan. Berdasarkan pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama dalam mencapai niat telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian kepada Nazirah Nur Safiah yang berumur 2 tahun 7 bulan dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan yang mungkin menyebabkan kematiannya. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu pada 30 Julai 2016 sehingga 29 Ogos 2016 di sebuah rumah di Paka, Terengganu. Dengan itu, mereka melakukan kesalahan mematikan orang dengan salah yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh yang boleh dihukum di bawah Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan dan dibaca bersama-sama Seksyen 34 Kanun yang sama. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Fadli Mahmud manakala tertuduh diwakili Peguam dari Tetuan Ghazali Ismail & Co. Amat sayang sekali kedua-dua tertuduh tidak dihukum dengan selayaknya atas kehilangan satu nyawa yang tidak berdosa di mana kewarasan mereka sewaktu melakukan perkara terkutuk ke atas mangsa sehingga meninggalkan kesan-kesan luka yang teramat sakit jika dilihat dan difikirkan apatah lagi perlu ditanggung oleh mangsa yang kecil itu. Namun itulah yang berlaku. Di dunia mungkin tertuduh terlepas namun tidak di akhirat. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada anak syurga Nazirah Nur Safiah. Bergembiralah di syurga Allah.